Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar-pelajar RPT Sekolah Menengah Pengkalan. Okey. Jadi sekarang ni kita masih lagi ke bab yang ke-11 iaitu melakar produk kita. Tapi sebelum tu kita kena kenal melukis dulu kita punya komponen. Jadi sebelum ni kamu sudah pun melukis motor ni. Ini adalah motor, kamu pun dah lukis, kamu pun dah kenal dia punya komponen ni. Ini adalah motor elektrik jenis DC, direct current. Kegunaannya adalah untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Jadi kamu dah belajar dan kamu dah lukis. Kita letak sebelah sini. Okey, ada 3 lagi komponen yang belum kamu lukis. Sensor belum lagi, kita letak sebelah. Pemegang bateri kita belum lukis lagi, nanti kita lukis kemudian. Cuma ini adalah komponen yang kedua dalam bab 11. Okey, apa nama komponen ni? Komponen ini adalah kipas. Okey, dia ada bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan angin yang bergerak daripada belakang ke depan. Okey. Jadi ini sebenarnya dipasang dekat kita punya motor ni. Okey, ada kaedah dia, kita pasang macam ni. Jadi tujuannya adalah untuk menggerakkan udara daripada belakang ke depan atau depan ke belakang. Okey. Jadi hari ini kita nak lukis bagaimana nak melukis dengan cara yang betul. Okey. Kita tengok di sini, mula-mula sekali dia ada satu bulatan yang pertama. Kemudian dibahagikan kepada 4 bilah, 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kemudian secara sedar ataupun tidak, sebenarnya dia ada satu bulatan yang dekat luar ni. Dia ada satu bulatan, okey. Jadi bermaksud ini bulatan yang kedua, ini bulatan yang pertama, kemudian dia ada 4 bilah. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Ini letak sebelah dulu. Okey. Pertama sekali kita buat satu bulatan yang dekat sebelah dalam. Okey. Kemudian kita buat bulatan lagi yang dekat luar. Jadi sebab ini adalah lakaran, jadi bermaksud ada yang tak berapa tepat lah. Okey. Okey, lepas tu bahagi kepada 4 bahagian. Sebab kita ada 4 bilah. Jadi buat satu lengkung di sini dan terus. Tak perlu tepat, tak perlu kalau cantik itu bonus lah. Okey, sebab ini adalah hanya lakaran saja. Okey. Ini bilah yang ketiga, ini bilah yang keempat. Okey. Dah siap pun, hampir separuh siap. Jadi kita boleh padam garisan binaan yang dekat luar tu. Ini garisan binaan. Kemudian dekat dalam pun kita boleh padam dah sikit. Sebab ini garisan binaan saja, kita tak perlu lagi garisan ni. Okey. Jadi kita boleh tebalkan garisan ni. Okey. Dah siap. Ukuran dia mungkin tak berapa tepat, tapi ini adalah lakaran dan okeylah, kita boleh terima lah. Kita boleh lorekkan sikit. Okey. Ini adalah kipas. Jadi namanya adalah kipas. Okey. Ini adalah bilah. Okey. Apa kegunaan dia? Kegunaan okey, untuk menggerakkan angin. ANGIN dari belakang ke hadapan atau sebaliknya. Okey. Itu adalah
tugas kamu untuk hari ini. Okey, kita sambung lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang saya fikir perlu saya bagi tahu. Okey, yang kamu lukis ni adalah dalam lakaran dalam bentuk 2D, dua dimensi. Okey. Kita ada satu lagi lakaran sesuai dilukis dalam bentuk 3D. Lakaran dalam bentuk 3D. Okey, jadi kalau di bahagian hadapan sini dia punya pandangan dia tak begitu jelas. Ada satu pandangan kita kena lukis daripada belakang. Sebab ini kita nak tunjukkan dia punya bahagian penyambung ni. Kalau kita lukis daripada hadapan dia tak begitu jelas. Kita kena lukis daripada belakang dalam bentuk 3D, dalam bentuk 3D ni. Supaya kita boleh tunjuk dengan jelas bahagian yang penyambung dekat motor DC ni. Okey. Jadi saya tunjuk bagaimana nak melukis kipas ni dengan kaedah lukisan 3D. Okey. Kamu perhati betul-betul. Lepas ni kamu boleh buat latihan di rumah. Okey, kita buat satu bulatan di atas, satu oval kemudian satu lagi di bawah. Okey. Kemudian kita buat garisan di sini. Kemudian sorry, kena padam sikit. Dia nampak tinggi sangat. Rendahkan sikit. Okey. Kemudian bahagian penyambung di sini, bahagian penyambung tu macam bentuk silinder tu. Kita buat silinder di atas, bulat di atas dan bulat di bawah. Kemudian kita sambungkan, nampak tak? Okey, dah jadi dah sikit. Kemudian dia dibahagikan kepada 4 bilah, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi kita buat satu garisan sini, kita buat satu garisan sini, nampak? Okey. Kemudian kita buat satu tanda, bermaksud tanda ni adalah hujung daripada sini ke hujung sana. Kita anggaranlah dia punya jaraknya lebih kurang sama. Okey, lepas tu kita buat dia punya lengkung di ujung. Lengkung di ujung ni, lengkung sini Okey. Kemudian terus ke sini. Dia menyambung terus ke bahagian tengah tu. Okey, bahagian tengah tu kita sambung. Nampak tak? Dah hampir jadi Okey, lakaran ni sebenarnya kamu kena buat berulang-ulang kali. Kita tak boleh buat sekali je. Dah buat sekali, cikgu dah siap cikgu. Tak macam tu Kita kena buat banyak kali. Macam mak kamu lah dekat rumah dia buat kari kan. Sedap sangatlah mak. Sebenarnya sebelum mak kamu pandai tu, masa kecil-kecil dia dah buat banyak kali dah. Atuk kamu ajar dekat rumah kan. Jadi kamu bila mak kamu masak kari dah berpuluh tahun, sedap sangat, memanglah sedap sangat sebab dia dah buat kari tu dah banyak tahun kan. Jadi sama juga dengan lukisan ni, jangan mengharapkan sekali lukis terus dah pandai. Okey, saya kalau tak lukis, kemahiran tu semakin lama makin hilang. Jadi kena praktis, kita kena buat banyak kali. Okey. Lukisan saya ni taklah perfect, tapi boleh dijadikan sebagai satu panduan. Jadi saya harap kamu dapat buat sehabis yang boleh, kerana kalau kamu praktis, insya-Allah kamu dapat menghasilkan lukisan yang lebih baik daripada saya. Okey, bila kita dah siap sini secara kasar, kita kena labelkan. Ini semua adalah namanya kipas dalam bentuk 3D. Ini adalah bilah. Okey. Ini adalah penyambung. Okey. Sudah siap lakaran untuk 2D dengan lakaran untuk 3D. Kamu pun dah beri nama dia dan kamu pun dah letak dia punya kegunaan dia untuk menggerakkan angin atau udara dari belakang ke hadapan atau sebaliknya. Okey. Kamu boleh ulang banyak kali video yang saya tunjuk ni. Praktis banyak kali. Lepas tu gambar ini kamu lukis dalam folio bab yang ke-11.
Itu saja, selamat belajar.